bagui. Bagi saya hari ini, anda yang mana ada dalam meeting hari ini bersama Grup Datuk Zul, anda adalah golongan-golongan yang sangat bertuah sebab anda memiliki abang yang cukup hebat. Abang yang cukup berkepimpinan yang agak tinggi, berpengetahuan yang agak luas dalam kehidupan. So hari ni saya nak berkongsi dengan anda, mungkin anda tertanya siapa saya, macam mana saya boleh jadi diamond, adakah Ambu ini kira dari segi kerjaya ataupun dari segi background kita orang yang ada pelajaran, ataupun siapa kita, ataupun kita kena ada modal yang besar dalam akaun kita berjuta, berbilion baru kita boleh jadi diamond dan sebagainya. So mungkin saya boleh share dengan anda yang mana dalam meeting hari ini kan sedikit sebanyak perjalanan kan saya sebagai diamond hari ni. Kan alhamdulillah, kita tengok next, kita tengok slide. Saya hari ni dengan Datuk punya team saya share slide hari ni, Datuk. Dengan meeting lain semua cakap je Datuk, tak reti nak share slide. Ni dulu ni gambar saya kecil-kecil dulu dia saja nak tunjuk, nak ambil mood kan. Handsome dah. Tu dia. Hindustan tak Hindustan Datuk. Kan amat kecil-kecil. Ni masa tu saya tak ingat berapa tahun, umur 5 tahun kot. Saya ingat 5 tahun 6 tahun macam itulah. Kan ini gambar saya waktu saya kecil kan. So siapa sangka kita waktu kecil hidup kita akan jadi macam ni? Adakah kita tahu perancangan hidup kita? Adakah kita tahu yang di mana kita akan jadi diamond? Saya besar-besar ni saya tahu ke saya nak jadi diamond? Saya tahu ke saya nak ada saya tahu ke yang saya akan kahwin, akan ada anak sekian-sekian, saya akan hidup macam ni, akan pakai kereta mewah? Tak tahu kehidupan kita, betul tak? Tapi rezeki dia datang. Rezeki Allah datangkan melalui manusia. Manusia akan kongsi dengan kita. Kita tengok next. So bila kecil dia akan besar dah. Ni waktu saya bekerja feri Pulau Pinang. Dulu memanglah dalam feri bukan kata saya mengurat, banyak yang mengurat saya lah. Bukan pasal saya handsome, pasal mungkin dia tertawan kot. Aduh, Datuk. Masa saya kerja feri kan ada yang bawa nasi mai-mai nak bagi makan dan sebagainya, ada yang bawa macam-macam lah, macam-macam story lah. Selama 10 tahun saya berkhidmat dalam feri Pulau Pinang. Tu saya duduk di atas Captain Bridge, atas sekali tu dia atas sekali tu dia pakai 3 steering. Kalau takat bawa 1 steering kan biasalah. Saya pangkat kelasi paling bawah, tapi memang saya boleh bawa feri. Kan memang saya bawa feri. Kalau saya nak pergi feri, saya memang nak atas. Hari ni tak ada lah feri ni kan. Tinggal kenangan saja. Okay, next. Kita tengok. Kalau tanya feri apa? Ni lah feri dah, feri Pulau Pinang. Saya bekerja feri Pulau Pinang start umur saya 18 tahun. Sewaktu saya kerja feri, saya bukan orang yang ada pelajaran dan saya habis SPM memang saya punya impian nak berhenti kerja, nak habis sekolah terus nak cari duit. Sebab umur saya 12 tahun saya dah start bekerja. Saya start umur 12 tahun, saya pergi tolong pakcik saya basuh pinggan dekat dia punya restoran dia. Masa tu di Plus Juru. Pakcik saya buka, dia dapat satu tempat and then satu tapak and then dia menjaga nasi kandang. Kan saya pergi untuk nak cari duit part time. Saya umur 12 tahun saya start dah. Pergi cari duit bila dulu punya zaman saya tahun 90-an dulu kan, 90-an ke atas lah, 95 saya tahun 85 kan, 90-an ke atas. Zaman tu banyak orang bila buat kenduri kenara semua pakai talam. Pakai talam dia ada mentara. Akan bawa pi kan. Saya pi buat kerja tu. Pi tolong depa bagilah RM20, RM15. Ui banyak dah cari duit. Bawa yang tu pi hantar dekat meja habis lok kutip pinggan. Oi orang zaman lah tak ada dah buat kerja tu. Semua perempuan kan, lelaki kan mau duduk rumah je. Kan tak sama. Zaman tu kira angkat pinggan, kutip cawan, basuh ramai-ramai. Saya punya zaman, saya buat kerja tu, saya cari duit. Ada program-program yang bagi dapat duit, semua saya pergi. Kan, saya nak cari duit sebab saya rasa aku anak lelaki nombor 1 dalam family, dalam 7 beradik. Kan, saya kena tanggungjawab, saya kena jadi example. Masa tu tak cerdik lagi. Tapi rasa macam tanggungjawab. Masa tu, kan, bukan tahu pun tanggungjawab, tapi rasa aku kena tolong bapa aku, desatkan nak minta kat ayah aku. Masa tu dah rasa ada perasaan nak cari independent. Start saya, lepas tu saya naik umur saya naik belasan tahun, saya start pergi cari duit, basuh pinggan, kerja tempat-tempat di mana kadang-kadang cuti sekolah 30 hari, kawan saya dia kata, Zul, jom kita pergi ada projek ni. Mereka nak buat kontrak pasang pagar dekat sini. Kau saya pergi buat kontrak, pergi cedok simen, pergi buat kerja. Lepas tu mana kilang-kilang yang mereka ambil kontrak. Saya pergi buat kerja, Datuk. Saya pergi buat kerja untuk nak cari duit.
Depa bagi sebulan 20, depa bagi satu hari depa kira jam. Kalau kontrak ni gaji banyak sikit. Dia bagi duit kira jam. Saya dapat RM50 sehari. Oi, banyak dah. Ya Allah, banyak dah RM50 sehari. Start pergi cari duit. Cari duit kan, nak rasa hidup, nak beli sendiri. Sebab saya dah masa umur saya start 18 tahun, saya masa sekolah, saya habis sekolah kan, saya terus pergi kerja Pinamport. Saya pergi kerja Pinamport tu pun GM tak mau ambil saya, Datuk. GM tak mau ambil saya. Dia kata budak ni SPM pun tak apa, selit gaji, selit je dapat. Dia tak mau ambil. Bapak saya lah pergi merayu, pergi minta, pergi jumpa, pergi buat. Allahuakbar. Saya kata teruknya, awak lah lekeh sangat ke aku ni kan. Hinanya aku ni, nak dapat kerja pun susahnya. Teruknya, hinanya aku ni. Saya rasa macam tu. Tapi saya kerja. 1 tahun sampai 3 tahun seronok pergi kerja Pinamport tu, ferry tu. Sebab apa? Jumpa orang, sembang dengan orang. Tutup ferry sampai buka pintu. Ferry sampai baling tali. Lepas tu susun kereta. Kereta keluar, kereta masuk, susun. Itulah kerja saya. Dan saya bila start buat Amway, umur saya 22 tahun, 21 tahun. Saya start masuk Amway. Saya kenal Fahmi. Saya jumpa dia balik Fahmi dekat satu mall kan, and then dia bagi kata dia tengah buat bisnes. Saya rasa saya nak support dia sebab kawan, bukan pasal saya nak masuk pasal saya suka ke, saya minat ke. Tak. Saya nak support kawan je. Nawaitu tu. Baiknya aku ni kononnya nak support kawan. Kita gaji pun tak cukup makan, nak support kawan. Tapi okeylah kan, support macam tu kan. So saya pun masuk jadi member. Jadi member dia kata, Zul, jangan lupa dia ada meeting, dia ada training, ada yang ni, ada yang tu. Ya ke? Okey, tak apalah, aku ikut hang lah. Hang beritahu lah kat mana pun tak apalah, aku pergi. Saya duduk Butterworth. Saya berulang. Rumah saya di Penang tapi bapak saya beli belah Butterworth. Umur 18 saya duduk Butterworth. And then saya pun bekerja sambil buat Amway. Umur 18 tahun masuk. 18, 19, 20. 20 dah rasa give up dah kerja. Tapi kena pergi kerja. Aku ni pelajaran tak ada. Saya kata, aku ni dah lah pelajaran tak ada. SPM pun tak pas. Selit gaji, selit SPM je. Nak belagak nak kerja apa hang ni? Dia macam tu orang Penang. Hang kan. Hang nak kerja apa? Duk tanya diri aku kan. Kerjalah jugalah RM560 masuk gaji. Umur 18 tahun. Saya masuk kerja RM560 satu bulan. Allah, banyak tak apalah. Dia kata hang kerja Pinamport ni, kawan-kawan saya kata kan, dia biasalah kita kawan dengan golongan macam tu. Dia hidupkan impian kita, pemikiran kita cara macam tu. Culture, dia panggil culture kan. So saya pun ikut, saya pun kerja lah. Syoknya okeylah, tak apalah, masa depan. Dia kata masa depan, hang kerja ni masa depan terjamin dah. Hari ni ferry pun tak ada dah terjamin. Tak mana saya pun tak tahu lah. Kan, yang mana kerja ferry pun tak tahu terlepas pergi mana dah. Kan. So, apa yang penting hari ni, kita macam saya cerita tadi, gambar saya kecil. Saya tak tahu apa yang akan berubah hidup saya. Apa yang akan jadi dalam kehidupan perjalanan hidup saya. Saya tak tahu apa yang diwarnai dalam perjalanan hidup saya sampai hayat saya sekarang ni. Kan? Di masa akan datang, kita tak tahu juga apa yang akan berlaku. Tapi apa yang datang dekat kita sekarang, itulah kita panggil rezeki. Itulah dia panggil peluang. Itulah dia panggil masa. Kalau kita tak hargai masa yang kita ada sekarang, kalau kita ikut dalam Islam, dia kata sihat sebelum sakit, betul tak? Muda sebelum tua, kaya sebelum miskin, kan? Dia bagi tahu siap-siap dah, kita peluang ini yang kita ada, masa yang kita ada, peluang yang kita ada. Anda yang ada pemimpin pemimpin seperti Datuk Zul hari ini dengan Datin, orang yang cukup berpengalaman, orang yang cukup hebat. Tunggu apa lagi? Buat betul-betul. Masa ni lah nak sit down dengan Datuk Zul. Masa ni nak tanya dekat Datuk Zul. Masa ni nak duduk bincang dengan Datin. Macam mana kami nak buat? Apa perlu kami action? Apa tindakan kami? Masa ni saya beritahu. So kita tengok lagi. Apa yang saya nak share dengan anda? Tengok next. Kita tengok slide. So bila start dah bekerja, berkahwin. Berkahwin umur 22. Saya berkahwin. Nadia umur 20. Kan, arwah Nadia umur 20. Saya berkahwin. Saya pun tak tahu. Saya punya impian masa umur 18 tahun. Dia bertanya, Zul, masa di sekolah, start orang tanya, ada kawan-kawan tanya, Han nak kahwin umur apa? Aku nak ikut sunnah Nabi. Oh, pandai juga sunnah Nabi. Umur 25 tahun. Kan? Nak ikut sunnah, itu perancangan yang kita buat. Betul tak? Tapi, perancangan siapa lebih hebat? Perancangan siapa yang lebih berkuasa? Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak betul. Umur 22, saya dijodohkan dan kahwin dengan
dengan Nadia. Kami berkahwin di Ijab Kabul umur 22 dan Nadia umur 20 tahun. Saya teruskan kehidupan. Nadia anak seorang perempuan. Ayanda memang dengan bonda memang sangat jaga dia. Dia sangat manja. Oh, saya kahwin pula, saya ni jenis orang yang independen. Memang dia panggil macam beretuh, macam batu dengan tembok beretuh. Kan? Tak sama. Saya ni saya hak organ kan. Dia biasa kan. So terpaksa kadang-kadang ada perselisihan pendapat. Nak bangun kehidupan ni bukan senang. Nak bina hidup ni bukan senang. Bina 2007 kahwin. Bila start kahwin saja, bila start berumah tangga, dah ada satu tanggungjawab. Dulu makan seorang-seorang. Tak cukup duit pun tak apa. Kita seorang-seorang. Hari ni makan, kita makan. Mana boleh kita dah kahwin, kita makan 2 orang. Mana ada kita makan seorang-seorang. Betul tak? Kita dah berumah tangga, tanggungjawab kita. Kita dah ada tanggungjawab. Sah saja, duduk atas bahu kita ada tanggungjawab. Segala dosa, pahala dia semua akan disoal besok bila kita meninggal, kita mati. Kalau kita rasa perkahwinan ni adalah main-main, kita akan terima padah dia. So saya pun rasa tanggungjawab. Saya pun kahwin, saya rasa Allah macam mana ni, aku duit tak cukup. Masa ni gaji saya naik dah, umur 22, gaji saya dah lebih kurang dalam RM860. Dia edong kola lah, allowance tu lah sikit adalah kan. Datuk Zul dia tahu lah allowance tu. Kan. So naiklah allowance RM860. Okey lah. Tapi bila start kahwin, Ayanda saya kata nak buat MBA. Ayanda kata okey boleh. Satu masalah pula datang. Apa dia? Semua kena sendiri. Barang-barang tak boleh pinjam. Barang demo ke, barang apa ke, sendiri apa. Nak jumpa, tak nak jumpa personal punya. Nak jumpa masa abah tengah cakap ramai-ramai, mai duduk sebelah dengar, tulis. Oh macam tu belajar dengan orang tua ni. Macam tu belajar dengan Ayanda. Tak apalah, aku ni bengong lagi. Tak apalah, ngong ni tulis lah. Duduk sebelah orang. Tengok Ayanda highlight ni. You bakal silver producer. You boleh buat. Saya ni dengan Nadia ni tak biasa apa Ayanda kata. Zul, kakak akan silver producer. Zul dengan kakak. Dia panggil Nadia kakak. Tak biasa pun cakap macam tu. Tak biasa pun saya beritahu. Tapi saya kata, orang tua ni tak nampak kita ni. Asal ni, abah tak nampak kita ni. Tak apalah, baby lah. Dia nampak ke. Dia punya. Yang penting kita buat. Saya buat, saya terus buat 2007. Saya buat 2007 kahwin, 2008 start buat. Bila start buat next kita tengok. Start buat MBA kena pergi seminar. Pergi seminar ni kami pergi seminar National Convention. National Convention ada tengok saya, tengok Fahmi berlengah kami semua masa tu. Mana tahu lagi nak jadi diamond, tahu ke? Tak tahu. Tak tahu nak jadi diamond, tak tahu. Tak tahu nak jadi diamond, nak jadi apa, tak tahu. Saya beritahu. So bagi saya hari ni, anda yang mana ada, anda takkan tahu apa nak jadi. Tapi anda kena percaya yang anda boleh jadi. Anda mesti percaya yang anda boleh jadi. Anda mesti percaya dan yakin yang anda boleh meningkat. Anda tengok saya pergi seminar, saya pergi dengan Nadia, kami bawa satu orang je. Tu pun kawan Nadia beringui lagi umur 20. Umur 20 baru. Aduh, saya kata macam mana ni. Dengan Nadia pun saya tu anak diamond tu. Nadia masa saya kahwin, Ayanda baru emerald. Ayanda emerald bukan diamond lagi. Saya beritahu. So kami pergi seminar. Ayanda kata kena pergi seminar. Oh seminar. Dia tak suruh pergi. Dia bagi tahu je. Okey, minggu depan kita ada seminar. Okey, semua boleh daftar dah. Dia bagi tahu macam tu. Saya ni dah kahwin dengan anak orang diamond, anak orang MBA. Takkan saya nak nganga. Daftarlah, masuk pi ngong-ngong, bergayalah pakai baju kot. Tu kot. Baju kahwin tu yang pakai tu. Kalau tidak, tak ada duit nak beli tu. Kalau tidak, masa saya start buat MBA, semua barang saya beli kebanyakan bandar. Kot bandar, tie bandar. Pi cari dekat bandar. Saya beritahu. Blazer saya sampai kat downline saya pun saya bagi. Saya tak tahu dia patut mana dah. Tapi saya pakai bandar punya. Saya beritahu beli RM2 punya tie. Duit tak ada. Tapi kena jaga image. Image jaga. Datuk, image jaga. Pi meeting. Pi. Semua pakai kot. Kot besar dulu. Pakai tie. Tie pun kita kering. Pakai tie tu dia. Tie besar ni. Kan dulu Ayanda saya ingat dia kata lu tie besar boleh lap muka, boleh lap mulut depan makan kan. Bergaya dengan tie, saya kata Allahu Akbar kan. Tak ada duit, modal tak ada. Ini satu masalah. Saya buat MBA. Buat MBA yang pertama tak reti. Buat MBA yang kedua tak ada modal. Buat MBA yang ketiga, kita ni nak bercakap pun tak tahu. Nak cerita apa. Kosong, start kosong. Bukan culture orang menyaga. Anda bayangkan tuan-tuan dan perempuan.
Saya ni kalau orang cakap satu, saya cakap satu. Betul tu Ayanda kata saya dulu, kalau sembang dengan Zul satu, dia jawab satu je. Dia tak jawab dua, tiga dah. Dulu malu lah, tak reti kan, Datuk. Semua macam tu kan. So, kita tengok slide next. Bila dah berumah tangga, bila dah berkahwin, kita ada anak. Bila ada anak, ada tanggungjawab tak? Ada tanggungjawab. Anak yang pertama, Mai. Anak yang pertama, Mai. Tanggungjawab anak susu, anak pampers, anak. Aduh. Anak pula dulu kahwin, memang semua orang kahwin nak anak. Tapi saya dapat lewat sikit 2 tahun lepas rumah tangga baru dapat anak. Kan? Nak anak zuriat, Allah bagi zuriat, Allah bagi anak. Alhamdulillah, cukup semua. Alhamdulillah, anak yang pertama dan sebagainya. Ni cabaran anak. Bila ada anak, akan ada cabaran lagi. Cabaran dia apa? Next. Cabaran dia anak sakit, masuk hospital, keluar hospital, penat lah. Sat lagi yang ni kena jangkitan kuman lah. Sat lagi, aduh ya Allah. Akulah duit pun tak ada. Masuk hospital, keluar hospital pula. Next, kita tengok lagi slide tadi. Ni anak saya kena jangkitan kuman pula. Yang ni yang perempuan. Yang satu pula, satu-satunya perempuan. Masa tu umur 2 tahun. Saya nak kena nak kena turun dekat KL satu demo. Satu meeting. Saya pakai baju tu pukul 5 pagi tu. Saya dah di hospital tu. Saya kena turun KL untuk meeting pukul 9 pagi. Satu leader saya nak develop dia. Saya kena turun. Saya kata kat hospital, saya tengok anak saya makin besar kepala dia. Makin besar. Kena jangkitan kuman kan. Dia kena bakteria kan. Makin besar. Saya kata, Allah, macam mana nak buat ni? Pergi hospital. Pergi general hospital. Duit tak ada. Pergi general hospital lah kan. Nak beli insurans pun tak ada duit. Beli dah tapi tak bayar. Insurans hilang masa tu lah. Kan. Saya beritahu cabaran. Allah pasal anak pula. Habis buat apa? Dok pergi hospital, doktor kata sekarang ni anak you kena tinggal di hospital sebab dia jangkitan kuman, memang bahaya. Silap bulan mata dia boleh buta, dia kata. Dan sebagainya. Ya ke doktor? Tak apa doktor. Kalau boleh, saya rasa doktor rasa betul ke apa yang doktor cakap? Saya pula soal doktor. Fikir downline ni. Nak bina downline ni. Fikir. Ya Allah, masa depan aku. Fikir nak bina downline yang sanggup korban ni anak. Saya pun tinggal. Saya katakan doktor, tak apa kalau doktor kata itu, tak apa doktor, saya rasa saya balik dulu. Saya tanya doktor kalau duduk hospital buat apa? Doktor akan masuk ayak dan sebagainya. Nadia pun setuju lah bang, tak apa lah bang, kita tinggal hospital. Siapa nak jaga? Yang jaga tak payah. Jom kita balik. Saya bawa balik anak saya bagi dia doktor, dia nak bagi apa? Dia ada ubat sebab umur 2 tahun dia tak bagi ubat. 2 tahun ke setengah, saya tak ingat masa tu. Lebih kurang tu lah, 2 tahun ni dulu kot. Saya ingat 2 tahun ke setengah. Doktor dia tak boleh bagi ubat. Saya buat apa? Saya bancur ceri, saya bagi vitamin, saya tumbuk vitamin C semua. Saya jadi doktor sendiri, saya balik. Saya buat siap-siap, saya tumbuk, lenyek. Saya pam masuk mulut anak saya, pam. Saya tamak saya, lagi pam lagi. Saya pergi KL, saya tinggal anak saya. Saya beritahu berapa orang yang sanggup buat macam ni. Berapa orang yang sanggup korban masa depan macam ni. Ni nyawa tau, saya beritahu. Berapa orang yang sanggup. Kadang-kadang anak kita demam cekek ya. Minta maaf lah, hari ni tak boleh datang meeting lah. Kadang-kadang anak kita baru nangis, goyang pintu belum jadi hitam, daripada putih belum hitam lagi. Kita dah bagi alasan dah. Mana yang kita kata kita boleh berjaya? Tak kita kata peluang kita hari ni. Situ pun kita gagal dah. Saya bukan pasal saya buat yang ni, saya nampak masa depan mereka. Hari ni saya nampak, hari ni saya tak boleh korban macam ni. Macam mana saya nak cerita besok kat ABO saya yang saya korban untuk masa depan anak-anak saya? Mana bukti dia? Mana reason dia? Hari ni saya bawa bukti kepada anda hari ni. Saya turun KL. Saya pergi KL, saya tinggal anak saya. Saya janji pukul 9 pagi saya sampai tempat meeting. Saya sampai tempat meeting, hanya ada 3 orang saja yang main. Saya tinggal anak saya pergi meeting, tengok tempat meeting ada 3 orang. Nasib baiklah kita ni ada agama sikit lah kan. Nasib baiklah kan. Ni mungkin Allah uji Hang Zul lah. Sabar. Kalau ikut marah. Aku tinggal anak dah. Meeting tak ada orang ni. Saya beritahu. Korban masa, korban tenaga, korban duit, korban jiwa, korban semua. Next, kita tengok. Lepas anak-anak sakit, dapat khabar pula Nadia pula sakit.
Mak dia pula sakit. Cabaran dugaan satu demi satu, satu demi satu, satu demi satu. Kita tak boleh tunggu cabaran kita habis. Masalah habis baru nak buat MBA. Orang yang macam ni selalunya tidak akan boleh berjaya dalam kehidupan. Kita kena tempur cabaran kita. Kita kena lawan. Kita lawan arus. Ayah dah selalu cakap, lawan arus. Kalau naik eskalator tu, kita naik orang yang eskalator orang turun tu kita naik. 2016 saya Amber 2018 saya dapat result yang Nadia kena kanser breast. Masa tu saya tak tahu lagi yang Nadia kena kanser. Kami pun ingat ketulan kecil saja, tak apa, pergi cek biasa, dia pregnant anak yang nombor 5. Cek dan sebagainya, dapat result kanser. Saya pun doa sadar macam kanser tapi saya tak berani cakap. Tapi kami pergi buat dekat hospital swasta, cek memang kanser stage 4. Masa tu dah stage 4 dah. Dahsyat dah kanser. Dapat tahu stage 4 dah. Tapi Nadia dia kuat. Dia satu, saya tak tahulah, saya tengok dia memang dia struggle lah. Dia memang struggle. 3 tahun dia bertahan. Stage 4. Stage 4. Dapat result, kami terus ubah cara pemakanan dia. Cara semua vitamin memang. Satu hari dia makan salmon omega 30. Sekali makan 30 biji. Satu hari 90 biji salmon omega. Q10 satu hari 30 biji. Double X satu hari 5 kali 5 set satu hari makan. Saya kata kalau saya makan muntah, saya beritahu. Tapi Nadia dia nak hidup. Kuat dia, saya beritahu. Tahan dia, saya beritahu. Orang yang kena dia tahu. Kita tak kena, kita rasa banyaknya, nak termuntah lah yang tu. Cuba kalau kita kena, baru kita tahu apa saja kita makan. Selalu orang yang sakit ni bila kita pergi jual vitamin, dia bila dah sakit baru dia makan. Selagi tak sakit, dia tak beli dengan kita. Macam itulah hidup. Dia tak betul. Yang tengah berlaku, sedang berlaku, akan berlaku. Yang ada sekarang. So bagi saya hari ni, kan, so 2018 saya kena satu lagi. Pum, Allah uji saya. Mungkin dosa saya ke apa kan. Dulu kan Allah nak cuci balik, Nadia sakit. So tak apa kita buat rawatan. Saya pun momentum saya dah kacau sikit. Patutnya 2016, 2017 saya diamond, 2016 saya emerald, 2017 saya dah ada 6 league, 5 league dah gold producer, 1 league silver producer. Sepatutnya saya diamond dah 2017. Tapi masa tu Allah tak izin, saya ambil momentum, saya buat 2018, saya try tak boleh, tengok Nadia dapat result, saya fokus kat Nadia. 2017, 2018, 2019, 2020 Nadia meninggal. Nadia meninggal 2020 bulan Ramadan 7 Ramadan bulan Mei. So dia meninggal. So apa yang penting hari ini bagi saya hari ini, anda tuan-tuan dan puan yang ada, kita tetap akan ada cabaran. Kita jangan tunggu cabaran habis. Jangan tunggu cabaran hilang. Jangan tunggu masa ada. Jangan tunggu umur. Jangan tunggu pencen dulu. Ada orang nak tunggu pencen dulu baru nak buat MBA. Ada orang macam tu. Ada orang tunggu duit ada banyak baru nak buat MBA. Nantilah nak cari modal. Kita buat bisnes ni kita nak modal lah. Kita nak duit lah. Saya mula buat MBA dengan kosong, duit modal tak ada. Dapat akaun gaji habis. Saya betul. Kan? Next. Kita tengok. Habis saya buat, anak-anak tetap membesar. Anak sakit tadi, anak saya yang sakit tadi semua membesar dan sihat walafiat. Tu yang perempuan tu. Kan? Membesar sama aja saya beritahu. Kalau saya masih ikut dengan jiwa saya, ikut dengan hati perasaan saya yang tak ada masa depan, saya akan hilang saya punya perniagaan MBA. Hari ni downline yang saya turun dekat KL tu, The Founders DD, tahun ni insya-Allah sebagai Emerald. Saya beritahu. 2021 ni dia punya pencapaian insya-Allah mesti Emerald punya. Kan? So bagi saya hari ni tuan-tuan dan puan yang dihormati hari ni, apa yang kita buat jangan kita rasa sia-sia. Allah Ta'ala tahu apa usaha kita. Dia tahu setakat mana dia nak uji kita. Dia tahu setakat mana kemampuan kita. Jangan selesa dengan keadaan kita sekarang. Jangan rasa cukup dengan apa yang kita ada sekarang. Kalau nak kira cukup, Datuk Zul dengan Datin dah cukup segala-galanya. Tapi why orang ni buat MBA? Kenapa leaders ni buat MBA? Kenapa pemimpin ni buat MBA? Kalau nak kira cukup, Datuk dengan Datin dah cukup lebih pada kita dan lebih pada orang yang hebat di luar tu. Tapi kenapa Datuk Zul masih buat MBA? Sebab Datuk Zul nampak yang pertama peluang untuk nak share dengan orang Melayu kita. Terutama orang yang ada vision. Terutama orang yang nak ubah kehidupan. Tak ada bisnes sehebat MBA. Tak ada bisnes konvensional yang boleh jamin masa depan macam MBA. Anda tak percaya, anda duduk sit down dengan Datuk Zul.
Kita tengok next, saya tunjuk. Bila saya teruskan buat, saya punya pencapaian peningkatan berlaku. Silver Producer 2008. Bulan 10 2008 saya Silver Producer. 2008 no 2010 sorry. 2010 bulan 8 Silver Producer. Start Gold Producer, Platinum, Ruby, Founder, Sapphire, Emerald dan terus next. Terus jadi Founders, Emerald tahun ni dan Diamond. Peningkatan tetap berlaku. Tapi kita kalah, kebanyakan kita kalah dengan apa? Kita kalah dengan ujian, kita kalah dengan cabaran, kita kalah dengan perasaan, kita kalah dengan banyak benda yang kita kalah. Hari ni semua guru Datuk Zul tutup semua tu, fokus pada matlamat kita. Hari inilah masa yang kita ada. Betul tak betul? Saya terus buat peningkatan berlaku. Saya terus buat. Apa yang lalui perjalanan hidup saya? Saya anggap ini perjalanan. Anak, anugerah pinjaman. Rezeki, pinjaman. Isteri, pinjaman. Apa yang ada, semua Allah bagi pinjam je. Saya fikir kat situ, lepas tu saya tenang. Saya tenang hari ni. Next, kita tengok. Saya terus buat, saya meningkat pergi melancong. 2013 pergi Hokkaido, 2014 New Zealand, 2015 pergi Las Vegas, 2016 Mac Cruise. Ni saya kalau pergi melancong, memang saya cari Datuk Zul. Kan seronok saya dengan Datuk Zul, orang yang sangat hebat dalam kerjaya, seorang super businessman tapi sangat humble. Dia tak kisah siapa, dia kawan je. Kan? Bersembang dengan Datuk Zul. Kan yang lain ada macam-macam golongan tapi tak sama macam Datuk Zul dengan Datin. Seorang pemimpin yang sangat tinggi kepimpinan dia. Sangat tinggi leadership dia. So next. Saya terus buat. 2017 meningkat, 2018 pun meningkat, 2019 meningkat, terus buat sampai Sydney. Next. Sydney, Dubai dan sebagainya merata api. Setiap tahun start 2013 saya jadi founder sendiri dan pergi melancong sampailah alhamdulillah bersyukur. Setiap tahun pergi melancong. Tahun ni Alaska dengan Finland. Kalau Amway kata tak boleh pergi keadaan COVID, Amway terpaksa kena back in dekat akaun saya 120,000. Saya tak minta tapi Amway terpaksa back in. Kan? Allahu Akbar. Allah bagi rezeki hari ni. Kan? Saya share dengan grup Datuk Zul hari ni. Ini peningkatan-peningkatan dan tempat-tempat yang saya pergi melancong. So next kita tengok. Ini pendapatan saya cerita. 2007 saya masuk Amway. Anda tengok income saya tahunan. Ni 1 tahun punya pendapatan. Saya tak bisa share dengan grup lain. Hanya untuk grup Datuk Zul dengan Datin je saya share yang ni. Tuan-tuan dan puan tengoklah dengan mata hati. 2007 saya punya income RM219. 25 sen. Tahun 2007. Saya yakin ke saya nak jadi diamond hari ni? 2008. Naik 3,000. 2009. Turun pergi sampai 787. Masa ni Nadia kena jangkitan kuman. Masuk hospital CCU. Lama juga. So saya fokus pada dia. Kan 2009 next 2009 2010 kalau anda dekat nampak 2010 meningkat 9,000 2011 naik kepada 43,000 daripada 9,432 naik kepada 43,000 banyak tak? Banyak saya kerja ferry 15 tahun 10 tahun 10 tahun saya kerja saya punya EA form orang kerja dia tahulah 1 tahun 15,000 1 tahun 15,000. Lepas tu saya 2,000. Anda tengok 2011 saya jadi DD. 2011 saya founder DD. Saya tak pergi melancong. So, 2011 saya DD kot saya ingat. Lebih kurang lah. 2012 55,000. Meningkat kan? Next. Kita tengok 2014 naik kepada 100. Daripada 55,000 naik kepada 107,000. 50% naik. Lepas tu meningkat kepada 2014, 2015 naik kepada 118,000. Naik kepada 118,000. Tak banyak, income saya tak banyak. 2016 naik kepada 211,000 pula. Siapa saya beritahu? Saya orang yang tak ada pelajaran. Saya bukan manusia yang ada pelajaran, bukan line business, bukan. Tapi saya ubah hidup saya bagi peluang pada diri saya buat. 2016 naik pada 211,000. Allah bagi rezeki hari ni naik jadi Emerald, Founders Emerald dan Diamond. Next kita tengok. Ni Core Plus. Saya tak share, saya share Core Plus yang terkini.
Ini Core Plus yang terkini. Tak termasuk bonus hujung tahun lagi. Tak masuk Emerald bonus, Diamond bonus. Tak termasuk lagi. Ini hanya Core Plus. Baru dalam 217,000. Ada Datuk Core Plus ya Datuk. Core Plus. Ini Core Plus. Baru 217,000. Baru Core Plus. Tak termasuk Emerald bonus, Diamond bonus. Tak termasuk lagi. Gross bonus. Tak termasuk lagi. Allah Akbar. Tak tahulah berapa hujung tahun. Udah SPM tak apa ni nak dapat. Klasi ferry pula kan. Tak tahulah berapa nak dapat Datuk. Ada ya Allah, Allah bagi rezeki, subhanallah. So ini peningkatan yang saya berlaku. Untuk penutup meeting hari ini, saya beritahu pada tuan-tuan dan puan yang saya hormati hari ini, anda bertuah yang pertama, anda ada pemimpin yang cukup hebat seperti Datuk Zul dengan Datin. Saya pun Datuk Zul memang bila dia kongsi saja, dia bercakap jangan Datin atas pentas, memang saya akan record ataupun saya akan tulis. Ini adalah pemimpin-pemimpin yang akan keluarkan mutiara dalam mulut. Kadang-kadang Tok Guru dia akan bagi peluang pada anak murid. Kan? Dia akan bagi peluang anak murid naik dulu, anak murid. Mana cikgu? Cikgu dia duduk kategori cikgu. Yang jadi lawyer, yang jadi magistrate, yang jadi ni semua anak murid. Betul tak betul? Kan Datuk Zul dia tak jadi diamond pun tak apa. Dia punya income lebih pada diamond dah. Dengan Datin. Pendapatan Datuk Zul dengan Datin banyak dah. Kita ni yang income tak tahu ke mana, pendapatan tak tahu ke mana, tak tahu hala tuju lagi. Kalau kita tak buat betul-betul. Kita tengok hari ni punya hari ni punya kerajaan pun, hari ni boleh jadi menteri, besok boleh tukar menteri, saya beritahu. Tu yang kita kata ada security. Security apa? Tak ada security pun. Berjuang sana, berjuang sini. Hang kata aku kata hang lah sekali, habis semua. Hancur habis semua. Saat aku naik, saat dia ni naik, kita duduk dalam MOE, buat MOE yang lagi senang. Fokus pada hidup kita, fokus pada masa depan anak-anak cucu kita. Hidup kita lebih selamat. Tak payah duk kalut hang politik ni, politik tu, politik tik-tik depa yang duk naik pimai, kita duk atas sini duk bergaduh, duk heboh. Dan sekali cakap-cakap berdosa. Cakap-cakap berdosa. Tak payah tutup mulut buat MOE. You boleh buat, you teruskan buat. Lagi bagus. Setuju tak? So bagi saya hari ini semua grup Datuk Zul, saya ucapkan tahniah pada anda. Anda semua orang yang hebat-hebat. Anda semua orang yang sangat hebat sebab anda ada abang yang cukup hebat. Pemimpin yang cukup luar biasa. Yang dihormati bukan hanya dalam MOE, dalam kehidupan. Ramai orang yang sangat respect dengan Datuk Zul. Datuk Zul hanya satu manusia yang sangat humble. Yang memiliki satu kepimpinan yang agak tinggi. Karisma yang agak hebat. So bagi saya hari ini, mana grup Datuk Zul, ikutlah Datuk Zul. So bagi saya hari ini, untuk anda yang ada dalam meeting hari ini, ingat, masa tidak akan datang. Selepas kita buat keputusan, nak atau tak nak, kalau kita nak, alhamdulillah kita teruskan. Kalau kita tak nak, masa yang akan datang, tak tahu lagi MOE akan datang ataupun tidak dekat kita. Mungkin business lain yang datang dekat kita. Ada orang dia buat MOE kali ni, dia kata, MOE tak tahu lah, saya nak buat business lain lah. Tukar brand ads. Pergi buat brand ads. Dia buat MOE dah 1 tahun. Dia rasa MOE tak ada masa depan, dia pergi buat brand ads 1 tahun. Dia buat brand ads pun tak jadi. Dia tukar brand lain lagi dia buat. Berapa tahun dah dia habis? Tadi MOE 1 tahun, 2 tahun dah. Buat brand ads yang ketiga, dah jadi 3 tahun. Main 3 tahun brand ads tu pun tak jadi. Naik sat lepas tu jatuh pula. Sebab apa? Piramid sistem. You nak atas, you okay. Lepas lama-lama orang dah kenal produk, orang tahu dah produk ni tipu, orang tahu yang tu sebagainya. Tinggal. Tak buat. So dia tinggal lagi dia ambil lagi 1 tahun masa. Bertahun-tahun dia tak jadi apa. Agak-agak ada orang yang macam tu. Ada orang yang golongan yang macam tu. Dia tak ada satu prinsip, dia tak ada satu track ataupun istiqamah untuk meneruskan perniagaan. Saya share hari ini ikhlas, saya share dengan semua grup Datuk Zul. Anda semua orang hebat-hebat. Datuk Zul cerita, Zul, grup saya ni semua orang hebat-hebat. Semua orang yang memang ada kepimpinan yang memang boleh berjaya. Zul share lah apa yang saya share atas dasar pengalaman dan perasaan saya. Ini tak ada cerita dongeng, cerita perjalanan hidup yang real. Saya beritahu. So kalau tanya saya, next kita tengok. So yang terbaru Datuk, inilah yang terbaru Datuk. Kan Datuk, hidup mesti diteruskan. Kan? Saja share. Kan ini Ayanda Minang untuk saya. Kan saya pun bukan tak mau kahwin. Saya malu-malu nak kahwin. Kan? Mau tapi malu. Kan? Inilah jodoh saya. Ini isteri baru saya. Alhamdulillah Allah tentukan kehidupan. So bagi saya hari ini yang ada isteri, hargailah isteri anda. Hargailah isteri anda. Sayangilah isteri anda.
hormatilah isteri anda. Yang ada suami isteri, jangan lupa taatlah pada suami anda. Jangan lupa apa tanggungjawab kita. Saya beritahu hari ni bila Nadia dah tak ada, Nadia dah meninggal, baru saya korek balik perjalanan hidup saya dengan Nadia. Saya ni pun rasa kadang-kadang kita rasa kita suami, kita penting diri kita. Kita rasa kita ada hak, kita rasa kita berkuasa, kita rasa kita ni hebat. Sedangkan kita pun tak cukup hebat tak mana. Kan? Tak cukup lulus pun dalam perjalanan hidup. Tapi saya rasa saya hebat. So, saya kadang-kadang perselisihan pendapat ni selalu bergaduh. So bagi saya hari ni yang ada isteri, jagalah, hormatlah suami anda. Taatlah pada suami anda. Hargailah benda yang ada dengan kita hari ni. Kita tak akan rasa benda tu berharga sewaktu benda tu ada dengan kita. Kita akan rasa benda berharga apabila benda dah tak ada dengan kita. Macam itu juga Amboi. Bila Amboi dah hilang, baru kita tahu lah nasib aku malang lah. Aku tak buat masa tu. Kalau aku buat masa tu, aku mesti jadi diamond dah. Kalau aku buat masa tu, aku mesti Didi dah. Kalau aku buat masa tu, mesti aku dah Amber dah. Kita baru nak cakap benda-benda yang macam tu. Tak berguna lagi. Masa tidak akan datang dah kat kita. Hanya yang tinggal pengalaman kita. So bagi saya hari ni, alhamdulillah bersyukur perjalanan hidup Allah yang tentukan. Saya pun reda dengan apa yang Allah tentukan. Saya bertanggungjawab dengan anak-anak yang ada 5 orang anak. Kan hari ni alhamdulillah Allah jodohkan saya. Lepas 1 tahun dekat 2 tahun baru saya berumah tangga. Kalau ikut nak kahwin, awal lagi kahwin dah. Saya kahwin awal dah patutnya. Yang mai tu bukan 1, bukan 2, lebih pada tu Datuk. Kita nak dengan tak nak je. Kan? Saya ni maklumlah kan, orang tak apa handsome kan. Yang mai Minang ramai. Kan bukan saya Minang, orang Minang kita kan. Macam itulah buat Amboi. Harga dan value kita tu lebih mahal sebab orang nampak masa depan anak-anak dia. Kita pun nak bagi anak kita ke orang, mesti kita tengok orang yang ada masa depan. Kan? Kalau tak kerja kan, duk rumah, dia panggil apa nama, RTM je, rehat tidur makan, rehat tidur makan. Rehat tidur makan macam mana? Duk tak RTM-nya macam mana nak jaga anak orang kan? Macam itulah kita nak bagi anak kita. Mungkin orang nampak di situ masa depan. So bagi saya hari ini saya ucapkan tahniah pada anda semua yang berada dalam meeting. Ingat, nak berjaya bukan kita tak boleh tunggu masa datang. Tak boleh tunggu masa ada, tak boleh tunggu waktu ada duit, tak boleh tunggu dan sebagainya. Kita kena action. Action ini adalah masa depan kita. So bagi saya hari ini anda semua guru Datuk Zul, ingatlah, nak berjaya, semua orang boleh berjaya. Perbezaan dia, cara kita berfikir dan bertindak. Itu yang akan tentukan masa depan kita. Saya rasa saya berkongsi takat itu dulu. Yang baik itu daripada Allah, yang lemah daripada diri saya sendiri. Saya sudahi majlis kita dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serah balik pada bakal Diamond Direct Datuk Zul kita. Terima kasih Zul, terima kasih. Allahu Akbar. Saya bila dengar perkongsian ni banyak ketawa senyum, bukan apa. Saya memang inilah Zul yang saya kenal selama hari ini. Dan tahniahlah saya sekali lagi dari pihak Katana Circle kan. Kita rasa bangga dapat bersama dengan Zul pada malam ni, ramai yang dah kenal. Dan mungkin insya-Allah dalam masa terdekat kita pun nak jemput lagi down line Zul pula yang hebat-hebat untuk berkongsi semangat dengan kita semua kan. Hari ni saya rasa kita belajar sesuatu. Bagi saya kadang-kadang kita tak menilai sesuatu bila dia dalam genggaman kita. Tapi bila dah lepas, dah tak ada, baru kita menyesal, terkilan dan sebagainya. Bukan sebut pasal peluang perniagaan, even isteri atau suami kita, keluarga kita kan. Pula dalam COVID-19 ni ramai yang pergi begitu saja. Masuk hospital dah tak jumpa lagi dah. Sebab positif, ke bumi pun tak dapat pergi. Jadi benda-benda ni kita harus appreciate lah. Apa yang saya belajar dengan Zul tadi ialah we must learn how to appreciate. First, appreciate peluang. Kedua, appreciate orang yang kita sayang. Ini very important. To me, these are values. Ini nilai-nilai. It's not about money. It's not about, tapi it's about nilai-nilai murni, values yang kita boleh dapat dari perniagaan ini. Saya bersyukur bila dapat berjumpa dengan keluarga Pak Lah, Kak Yam ni, dengan anak-anaknya. Mereka mempunyai kata orang pun budi bahasa yang baik. Saya kalau nak sebut tentang Pak Lah ni kan, ketika saya selalu keluar negara, dah masuk tahun ni maknanya dah 20 kali lah, 19 kali, yang 20 kali lah saya dapat lancung bersama Amboi. Pak Lah ni dia kalau kata kita punya national, kita malam bila kita melancong mana-mana, dia ada gala night, gala dinner kan. Dia akan bila dia habis makan sikit je, dia akan melawat dari table ke table, especially kalau table Melayu. Kalau ada table orang Melayu, dia akan pergi. Dia macam bapak pengantin tau, dia pergi, dia kata bagus nak buat lagi ikutlah buat. Dia akan bagi semangat macam downline dia sendiri. Itu menyebabkan saya tertarik dengan Pak Lah. Bila saya perhatikan dia ni kan,
kita tak ada apa-apa talian darah, kita tak ada apa-apa talian LOS, tetapi dia akan pergi bagi semangat macam downline dia sendiri. Itu kekuatan dia. Dan sekarang Tuhan balas balik atas niat baik dia itu memberi semangat kepada orang ramai. Sekarang bukan saja beliau yang mungkin bulan ni saya rasa tak lama akan dinobatkan sebagai Founders Double Diamond, tetapi anak-anak dia semua berjaya. Anak-anak semua berjaya. Kan? Ini apa? Sebab apa? Apa you bagi, you akan dapat balik. Apa kita buat baik pada orang, itulah balasannya nanti. Tapi kalau tak dapat di dunia, dapat di akhirat insya-Allah. Kita tak perlu kita reda lah benda-benda macam ni kan. Jadi ini menunjukkan apa? Dalam bisnes MW ni saya rasa MW memang menguji keislaman kita bagi orang Islam. Sama ada kita ni sabar ke tidak, pertama kan. Reda ke tidak dengan ketentuan dia. Ini semua memang ujiannya. Kadang-kadang selalu ramai pemimpin tanya saya, bila lagi Datuk Zul nak jadi diamond? Saya jawab simple je, saya belum cukup kerja kuat. Itu saja. Saya belum cukup tolong orang, saya belum cukup lagi buat demo, saya belum cukup lagi tunjuk marketing plan. Itu sebab saya belum berjaya. Jadi kita kena terima hakikat bahawa memang belum lagi sampai ke tahap tu. Tapi apa yang Diamond Zul beritahu tadi ialah you all boleh potong saya. You all boleh potong saya. You nak jadi diamond, jadilah diamond. Saya pun dah lahirkan diamond di Singapura. Dah ada diamond bawah saya. Maknanya you all boleh duplicate apa yang Diamond January buat. You all boleh jadi diamond juga. Boleh potong saya. Jadi cuma saya mungkin boleh bekalkan anda semua dengan sedikit pengalaman yang ada, kepimpinan yang ada, wisdom ataupun segala kata orang pun cara-cara nak buat, tertibnya. Tetapi yang nak menjayakan diri anda. Sebab apa? Opportunity ni ialah opportunity untuk semua, segala adilnya. Dan hari ini kita bersyukur, cerita tahniah juga pada rakan-rakan ataupun anak-anak buah Zul yang hadir pada kita punya kita punya sesi petang ni. Samsuri, Hana, Izati, saya nampaklah ada few nama-nama. Nur Fatin, ini semua sebenarnya pemimpin di kalangan pemimpin rumpun mesra yang bersama kita malam ni untuk membagi kata entourage lah. Sebenarnya dia orang ramai nak datang tapi saya cakap dengan Zul, kami punya ni limit 100 je. Dia pun faham, dia kata apa tu? Saya bawa Didi je kata dia bawa platinum je. Kalau dia bawa the whole group kita semua dapat tengok lah. Jadi inilah dia. Saya cakap, saya terus terang lah. Kadang-kadang bila Pak Lah jemput saya kan, it's difficult for me to say no. Because saya nampak perjuangan mereka. Sebab bila kata Pak Lah jemput saya untuk jadi tetamu untuk beri ceramah, ucapan segalanya kan, I will never say no. Dan nampak sekali Tuhan dah balas balik apa yang saya buat. Kalau saya call Fahmi ke call Zul, dia tak ada cakap no. Dia kata, Datuk, you decide bila masa I will make myself available. Itu saya salute. Maksudnya Tuhan membalas balik apa yang saya buat dulu. Dulu saya pun tak pernah tolak bila Pak Lah tu minta tolong saya. Hari ni anak-anak dia buat dengan saya macam tu. Saya tahu dia orang busy, dia tengah growing. Tapi bila saya call Zul, minta tolonglah. Dia suruh saya decide masa bila saja tu. For you, I will talk to your group. Jadi inilah dia kita punya kerjasama yang ada di kalangan kumpulan rumpun mesra dan juga Katana Circle. Saya haraplah di kalangan pemimpin kita tu, kalau berjumpa kan, kita bertegur sapa dan kita rapatkan hubungan kita antara kumpulan-kumpulan lain yang di luar sana. Kerana kita perjuangannya sama. Kita cross motivation, kita buat kata orang pun kita bagi sokongan moral antara semua lain, insya-Allah sama-sama kita berjaya. Dan saya yakin dan percaya setelah mendengar perkongsian Zul ni, dia macam magical gitu kan. Sebab hari tu bila Fahmi dia duduk, dia berbual dekat sejam Fahmi pasal you must go diamond this 2020, tapi yalah rezeki tak bersama saya, tak cukup nak capai. Tapi saya yakin percaya tahun 2021 ialah masa untuk kita bergerak. Saya pun bertekad nak tukar pin. Saya yakin anda semua nak fight. Dan apa yang penting ialah selepas mendengar perkongsian Diamond Zulkarnain malam ini, lepas ni terus buat meeting after meeting dan berbincanglah antara anda semua, suami isteri dan juga kumpulan, what's next? Apa you nak buat? Kalau anda rasa anda susah dengar perkongsian Zul tadi, susah tak? Susah. Dah saya ingatkan dia pass SPM. Bila dia tak pass SPM, saya kata, Masya Allah, tak pass SPM apa dia? Tapi today doesn't matter. Dia punya income itu tadi dia tunjuk, tu ujung tahunnya belum complete tu. One of the bonus dia ada 200,000.
Angka campur-campur semua, I'm sure he will achieve more than 600,000. Setengah juta guarantee lah akan ada dalam poket dia. Hai kawan-kawan, kita kadang-kadang ada double degree tak tentu boleh dapat banyak tu duit kan. Jadi ini semua. Dia bukan nak menunjuk, dia nak bagi anda motivasi. Kena faham Dia nak bagi motivasi kepada anda bahawa kita semua boleh. Kalau Zul boleh, kita semua boleh. Saya harap ambil perkongsian Zul tadi itu dari perspektif yang positif. Kita bukan tak sayang anak, kita tinggalkan anak. No. Bukan kata tinggalkan anak sebab tak sayang. Sebab kita kata ada perjuangan lebih besar yang kita perjuangkan supaya anak kita hidup selesa. Itu perjuangan. Dia boleh buat keputusan pada hari itu untuk duduk dengan anak, jagalah anak sebab anak ada jangkitan kuman. Boleh duduk suami isteri, tak pergilah ke Kuala Lumpur untuk bantu dalam. Ini sebenarnya apa? Orang yang dia pergi ketika itu walaupun 3 orang aja yang datang meeting, Zul travel more than 300 km. Lebih 300 km datang di Penang, pergi ke Kuala Lumpur, buat demo, buat dia punya meeting dengan 3 orang je hadir. Hari ini orang tu bakal jadi emerald. This is investment to me. Ini satu perjuangan yang luar biasa yang mana sanggup tinggalkan anak untuk apa? Untuk lebih baik. Dan saya yakin tadi anak-anak 5 orang tu masa depan mereka Masya Allah. Bukan masa depan dia pun, masa depan anak-anak mereka pun insya Allah akan cerah. Why? Because atuk dia atau bapa dia meninggalkan legasi pendapatan yang luar biasa sekali. Jadi kawan-kawan, jangan pandang MW sebelah mata. It's all back to you. Where? Apa? Ke mana anda nak bawa opportunity ni? Ke mana nak bawa? How big you want to grow? It's all you yang decide. Dan saya yakin percaya, Katana Circle bakal melahirkan lebih ramai platinum, emerald, dan juga mungkin ada diamond terbit dari perkumpulan kita disebabkan perkongsian Diamond Zulkarnain. Satu hari anda akan naik ke pentas mengatakan bahawa pada tanggal 21 bulan Ogos saya pertama kali mendengar perkongsian seorang Diamond. Atas sebab itulah saya bertekad untuk mengubah nasib saya dan saya sungguh-sungguh buat MBA hingga saya. Jangan lupa sebut nama Diamond Zulkarnain pada ketika anda pula naik ke pentas meraihkan kejayaan anda sendiri. So please kawan-kawan, benda ni God send. Tuhan hantar pada kita malam ni seorang insan yang begitu humble sekali, come from a very basic background, bukan anak orang senang, tidak, tetapi beliau yakin opportunity Amway boleh mengubah nasib dia dan keluarga dia. Okey, saya ucapkan terima kasih pada Zulkarnain, Diamond Zulkarnain dan semua barisan kepimpinan beliau yang hadir pada malam ni. Sampaikan salam saya kepada semua kepimpinan Rumpun Mesra dan Pak Lah ke Kak Yam. Sampaikan salam saya pada Bonda dan saya doakan agar kita semua sihat, dapat jaga diri baik-baik dalam kita menjalani pandemik COVID-19 ni. Jadi saya tutup majlis ini dengan menjemput kita punya civil producer Tuan Haji Nur Azman untuk membacakan doa. Silakan Tuan Haji. Al-Fatihah. Iya kan nak buat kan sekarang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan syakirin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayiat wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayati min jami'il khairati bil hayati wa badal mamat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tabatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin lana fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal 'afwa 'inda al hisab. Ya Allah, sesungguhnya kami sangat mensyukuri nikmat-Mu yang telah memurnikan kepada kami rezeki untuk berada di majlis ilmu ini dan kurniakanlah kami kefahaman terhadap ilmu yang kami pelajari. Kami bermohon kepada-Mu agar Kau kurniakanlah kepada kami rahmat-Mu, pengampunan, kesihatan, keselamatan kepada kami semua yang hadir pada majlis ini, terutama buat tetamu kami Diamond Zulkarnain dan saudara-saudara kami dari Rukun Mesra dan para pemimpin Katana Circle. Berkatilah segala usaha, tenaga dan apa sahaja yang telah mereka korbankan bagi memimpin kami semua. Ya Allah, kurniakanlah dan anugerahkanlah kepada kami perniagaan yang besar lagi barakah yang dapat menghampirkan kami kepada-Mu dan dapat kami membantu lebih ramai orang lain menjalani kehidupan yang lebih baik di luar sana.
Ya Allah, bantulah dan kurniakanlah kekuatan dan keselamatan kepada seluruh barisan hadapan negara yang betul-betul lumus menangani wabak coronavirus. Membantu para pesakit. Sembuhkanlah mereka-mereka yang telah dijangkiti, terutama dari kalangan ahli keluarga kami. Ya Allah, kau kurniakanlah kepada kami semua sikap saling menyayangi, bekerjasama, bantu-membantu antara satu sama lain, serta eratkan hubungan sesama kami. Ya Allah, dengan rendah hati kami bermohon kepadamu, semoga kau tunaikan hajat-hajat kami semua untuk mencapai kejayaan tertinggi dalam perniagaan ini, terutamanya buat pemimpin utama kami, Founders Emerald Direct Datuk Zulkifli Abdul Malik. Semoga beliau mencapai tahap diamond mengikut kehendak dan ketentuan-Mu ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Tahniah Zul, selamat pengantin baru. Semoga sihat sejahtera sepanjang hayat.